ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurniaan, kasih sayang, peluang, ruang yang Allah beri kepada kita dan untuk bermasuk ke tahun baru 2024. Mudah-mudahan masih langkah kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, langkah kita untuk kenal Allah dan ma'rifatullah, langkah kita untuk betul-betul masuk di dalam lautan Al-Quran, masih lebih lagi dekat lah, masih lebih dekat insya-Allah. Jadi mungkin sedikitlah latar belakang. Nama diberi Maryam binti Muhammadin, berasal daripada Terengganu. Kalau ada slang-slang Terengganu tu masih faham-faham je lah insya-Allah. Sekarang masih menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Selangor di Jabatan Akidah dan Pemikiran, dan dalam masa yang sama juga menjadi tenaga pengajar di Masjid Hasanah di surau-surau Insaniah dan beberapa surau lagi lah insya-Allah. Jadi alhamdulillah Allah beri peluang kepada kita untuk kita bertemu pada hari ini, dan insya-Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis Nabi menyebut, Rasulullah sebut dekat para sahabat pada ketika itu, Rasul kata nanti di hari akhirat nanti akan ada sekumpulan manusia yang berada di dalam naungan, maksud dia berada di dalam naungan arasy Allah, berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat pun bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun berkata, mereka itu adalah orang yang bertemu semata-mata untuk menambahkan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan hari ini kita sama-sama juga masih menyuburkan ataupun kita mentajdid, memperbaharui niat kita, dan mudah-mudahan perkongsian ini sama-sama kita dapat manfaatkan insya-Allah lebih-lebih lagi yang dekat dengan mikrofon insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita akan mula, insya-Allah saya ada slide sikit lah. InsyaAllah kita punya tajuk pada hari ini iaitu Al-Quran Penawar Hati. InsyaAllah ibu-ibu, kakak-kakak dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah pada hari ini kita cuba untuk sama-sama merungkai ataupun kita cuba masuk di dalam masuk di dalam satu lautan, ataupun kita cuba sama-sama tenggelam di dalam lautan Al-Quran dan lalu kita hidup bersamanya insyaAllah. Jadi bila bercakap tentang Al-Quran, dan akhirnya tidak dapat tidak kita nak Al-Quran ni, kita nak baca Al-Quran, kita nak faham Al-Quran, kita nak betul-betul masuk dan kita hidup di dalam Al-Quran ni sebab apa? Jadi akhirnya tidak dapat tidak kerana hati manusia ni, sebab akhirnya dia melibatkan sebuah perjalanan hati, maksud melibatkan sebuah perjalanan hati yang cukup panjang. Seperti mana kata-kata Ali Abu Ad-Daqq, dikata bukanlah kerana perjalanan jarak jauh seseorang, maksud bukanlah sebab kerana tenaga masa yang diberi, tetapi sebab ada seorang musafir ni datang daripada jauh, jadi akhirnya dia datang kepada ulama. Jadi Syekh Ali Abu Ad-Daqq ni dia cakap dekat seorang ni, dia kata bukanlah kerana engkau punya perjalanan jarak, maksud jarak engkau yang akhirnya mengambil masa, tenaga dan sebagainya, tetapi perjalanannya, maksud perjalanan yang sangat penting adalah perjalanan hati.
Maksud perjalanan sebuah hati kan, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mendapatkan sebuah ilmu ke ataupun nak dapatkan sesuatu perkara pun kan, mestilah dengan perjalanan sebuah hati yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mukadimah ni saya suka sebut sedikit tentang hati kan. Seperti mana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut an iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rasul kata apabila baik kan badan, anggota badan ni kan, masih baik dia ni kan, maka baiklah anggota badan. Bila baik benda ni, baiklah anggota seluruh badan dia. Tapi apabila fasad, bila rosak kan benda ni kan, maka rosaklah seluruh anggota badan. Maka apa kata Rasulullah? Maka ketahuilah ala wahyal qalb. Maka ketahuilah itulah hati. Dan itulah hati. Dan ada juga hadis Nabi yang lain menyebut inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuma bainuhu wa bainaha illa dhira hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah tapi fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Maksudnya dalam hadis yang masyhur dalam Imam Nawawi disebut kan, ada seorang ni dia memang di dunia buat satu amalan yang sangat kan, maksudnya amalan dia memang kita rasa dia ni confirm akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah bila dah di akhirat ni kalau kita tengok amalan dia tu seolah-olah jarak dia satu hasta lagi nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila diberikan kitab catatan amalan dan akhirnya disoal hisab dan disoal jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirnya Allah kata tempat dia adalah amalan dia masih dia punya amalan dia masih dia punya dia punya tempat dia adalah di dalam neraka. Begitu juga dalam satu hadis, masih dalam sambungan hadis tu di sebaliknya masih ada seorang orang ni memang kita nampak dia ni memang di dunia ni memang buat kerosakan, buat dosa maksiat. Kita nampak memang confirm ahli neraka. Tapi bila nak memang kita nampak memang jarak dia satu hasta nak masuk ke dalam neraka. Tapi akhirnya Allah kata tempat dia adalah di dalam syurga, maka Allah pun menjemputnya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia adalah mengenai sebuah perjalanan hati. Maksudnya nilaian amalan seseorang, masa amalan kita akhirnya dilihat sebagai, maksudnya dilihat sejauh mana tulusnya, sejauh mana ikhlasnya, sejauh mana jernihnya hati kita. Kerana semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya bila sebut tentang hati, bila kita tengok dua-dua hadis tadi, hati ni siapa yang tahu apa benda yang ada kat dalam hati kita? Cuma diri kita dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang tahu tentang amalan hati kita. Amalan hati kita ni macam mana? Boleh jadi secara zahir nampak amalan zahir tu kita nampak macam okey, tapi hakikatnya amalan hati. Malaikat yang dicatat, maksudnya yang ditugaskan untuk catat muka nangkir dicatat, yang ditugaskan untuk catat amalan seseorang, dia hanya bertugas untuk catat amalan secara zahir. Apa yang dia nampak, okey orang ni bangun tidur, orang ni baca doa, orang ni pergi ambil wuduk, orang ni solat dan sekian-sekian sampailah akhirnya tidur balik kita. Masa secara zahir sampailah akhirnya kita menemui Allah Subhanahu Taala, maksudnya menemui kematian. Tetapi siapa yang tahu tentang hati kita? Diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dekat hari hisab nanti soal jawab dengan Allah ada orang dikata, ya Allah aku datang kepadamu ya Allah aku mengajarkan Al-Quran aku infak di jalan Allah aku berbakti, maksud aku berbakti kepada masyarakat semua-semua itulah tapi akhirnya Allah kata kadzib, dusta. Sebab apa? Sebab hati itu telah dimasuki dengan perasaan riak, perasaan ikhlas
dan perasaan nak tunjuk kepada orang dan sebagainya. Jadi perjalanan hati ini cukup panjang, cukup panjang. Dan sebab itulah akhirnya macam mana kita nak memastikan hati kita sentiasa lurus dan hati kita sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala, dan akhir tidak kena sentiasa diingatkan, kena ada bekalan-bekalan yang ingatkan kita. Kena ada satu perhentian untuk kita muhasabah perjalanan hati kita ni bagaimana. Jadi dia adalah melibatkan tentang sebuah hati. Jadi bila kita sebut tentang hati, di sana akan ada macam-macam penyakit lah. Maksud ada penyakit hati, contoh kita rasa dengki dekat orang, kita nak marah dekat orang, kita berdendam dekat orang, kita rasa tak suka dengan orang, kita susah nak maafkan orang, kita susah nak berlapang dada dengan orang dan sebagainya. Banyak. Maksud penyakit hati ni memang akan ada. Tak kira lah siapa pun. Ustaz ke, ulama ke, dia mesti akan ada masih satu tarbiyah untuk dia mujahadah nak melawan perasaan-perasaan ataupun penyakit-penyakit di dalam hati. Boleh jadi juga penyakit hati ni adalah penyakit syubhat ataupun penyakit keraguan, penyakit kejahilan. Ini juga yang menimpa ke atas umat Islam, lagi-lagi pemuda dan pemudi Islam. Maksudnya akhirnya hidup dengan penuh dengan kejahilan. Maksudnya dengan mengambil ideologi, pemikiran-pemikiran yang akhir bercanggah dengan Islam, tapi akhir benda itulah yang dibawa masuk di dalam hidupnya, akhir menjadi satu gaya ataupun budaya hidup di dalam hidupnya. Jadi itu juga adalah penyakit hati. Jadi akhirnya hari ini kita cuba untuk bawa bila ada masalah sekian-sekian ni, apa benda yang kita nak kena buat. Hatta kalaulah contoh kita ada masalah sekalipun, masalah diri kita, kalau penyakit hati ni masalah diri kita lah, ataupun kita ada masalah dengan orang lain, ataupun kita ada masalah dengan jiran, kita rasa tak tenang dan sebagainya, kita ada fasa kita up and down, kita ada fasa kita rasa kita ada fasa turun dan naik. Seperti mana Nabi pun sebut, Nabi pun faham, Nabi pun manusia, Rasulullah sebagai manusia, dan Rasulullah pun memahami jiwa manusia itu. Sebab tu ada dalam satu hadis, Rasulullah sebut, inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Setiap anak Adam ni, dia ada fasa dia rasa semangat, kadang-kadang dia rasa lemah, dia rasa down. Kadang-kadang dia rasa macam semangat sangat, happy, dia rasa macam motivasi dia sangat tinggi. Tapi ada satu masa dia rasa, ya Allah, rasa lemah sangat. Nak solat pun, ya Allah, nak baca Quran, nak buka Quran, ya Allah, susah ni, ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah, walikulli syirrah fatrah. Maksudnya bila ada waktu gembira, adalah waktu sedih. Faman kanat fatratuhu ila Allah, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang akhirnya dia mengalirkan, maksudnya dia punya rasa lemah, rasa down itu kepada sunnah aku, kepada petunjuk aku, maksud apa yang Rasulullah sebut, macam mana Rasulullah sebut kalau ada rasa down, kalau rasa marah, apa benda Rasulullah sebut. Rasulullah kata kalau rasa ada hasad dengki pun, benda tu ada rawatan-rawatan yang Rasulullah sebut. Maka Rasulullah kata orang yang ikut sunnah aku maka dia selamat. Tapi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, berpaling dengan sunnahku, maka dia akan binasa. Jadi hari ini kita cuba untuk bawa, masa kita cuba untuk merungkai kenapa Al-Quran itu sebagai penawar hati, ataupun kita kata penawar kepada segala penyelesaian ataupun kepada permasalahan yang ada. Okay, jadi insyaAllah kita cuba hari ni letak dalam kita punya agenda ataupun letak dalam satu perkongsian kita, iaitu hidup dengan Al-Quranul Karim. Hidup dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ni, dia kalaulah kita meletakkan Al-Quran ini adalah kitab untuk dibaca, maka kita akan dapatlah tu kitab dibaca lah. Ataupun kita letak Al-Quran ini adalah kitab untuk dihafal, maka itulah dia punya round dia ataupun dia punya ni, dia memang kita akan letak Al-Quran untuk dihafal. Boleh jadi kita meletakkan Al-Quran ini sebagai kitab pahala. So kita nak
nak dapatkan pahala kan, dengan membaca Al-Quran seperti mana Rasulullah bersebut man qara'a harfan min kitabillah kan. Siapa yang baca satu dalam Quran, maksudnya satu huruf itu 10 kebaikan dan seterusnya. Dan masa kita akan dapat pahala tersebut. Tapi kalaulah kita meletakkan Al-Quran itu sebagai teman kita, maka dia akan menjadi kawan kita. Kalaulah kita meletakkan Al-Quran itu sebagai guru kita, maka dia akan bimbing kita, dia akan tunjuk kita. Jadi macam mana kita meletakkan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Adakah hanya sekadar Al-Quran untuk dibaca, untuk kita rasa tenang sekejap? Dah. Ataupun Al-Quran untuk kita rasa relax macam gitu je. Ataupun kita meletakkan lagi besar, maksudnya dia punya Al-Quran ni bukan setakat itu sahaja. Tapi Al-Quran itu penyelesaian segala masalah. Dia akan menyelesaikan semua benda masalah. Okay, macam ini kita punya ruang lingkup, kita akan cuba cerita tapi kita akan laju-laju sikit pada 1 dengan 2. Dan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan. Yang kedua adalah dimensi Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang keempat, persediaan dan bekalan. Jadi misi Al-Quran, misi kita kan, bila Al-Quranul Karim diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah telah wafat kan, ketika itu Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab ni jumpa dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni adalah ibu sesuai Nabi. Masa tu Ummu Aiman dah tua lah kan. Jadi akhirnya Abu Bakar pun dengan Umar jumpa dengan Ummu Aiman. Lepas tu bila dia jumpa, dia tengok Ummu Aiman dalam keadaan sedih dan dia menangis. Maka akhirnya sahabat Nabi ni ditanya dekat Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kenapa kamu menangis? Maka akhirnya Ummu Aiman kata, aku menangis bukan sebab kerana aku bukan sebab aku memang dah rasa memanglah semua orang akhirnya sedih dengan pemergian Rasulullah. Tapi yang paling aku rasa sedih adalah kerana wahyu tidak akan turun lagi setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah wafat, dan maka akhirnya Al-Quran, maksud wahyu itu dah tidak diturunkan lagi. Dan jadi itulah yang menjadi kerisauan ataupun kesedihan Ummu Aiman. Jadi Al-Quran cahaya kehidupan. Sebenarnya bila kita cakap tentang Al-Quran, dia adalah tentang diri kita. Maksud Allah bila bercerita tentang Al-Quran, Allah bercerita tentang diri manusia itu, tentang manusia. Allah cerita tentang kita. Allah nak kita, Allah jadikan Al-Quran ni sebagai panduan untuk kita ni, untuk kita. Dia pernah ada satu kisah, satu cerita kan. Maksudnya ada seorang ni, dua sahabat kan. Seorang Muslim, seorang non-Muslim. Memang dia berkawan rapat. Satu masa, dua ni berjalan dan orang Muslim ini dibawa Quran. So akhirnya dia cakap dengan kawan non-Muslim, dia kata boleh ke tunggu sekejap, saya nak masuk tandas. Awak jaga sekejap barang ni. Masih dengan Al-Quran lah, masih dekat luar tu ada Al-Quran. Jadi bila sahabat Muslim tadi pergi ke tandas, jadi akhirnya orang non-Muslim dia macam tertarik kan. Siapa yang bagi tertarik tu hidayah tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tertarik, dia kata, ni apa benda ni? So dia nampak Al-Quran. So dia pun buka. Dia buka Al-Quran tu. Dia buka daripada awal. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah baca sambil lalu. Bila dia baca tu kan, dia macam dalam Quran kan ada Allah sebut kami kan, masa aku kan, Allah sebut aku, lepas tu kepada kamu kan. Jadi akhirnya orang non-Muslim dibaca daripada awal sampai akhir kan. Dibaca secara lalu lah kan. Tapi ada masa tu dia berhenti sekejap, dia tengok gitu. Bila sahabat Muslim tadi dia datang, dia balik, so akhirnya orang non-Muslim ni dia kata dekat kawan dia, dia kata wahai Ahmad, wahai Ahmad, saya nak tanya satu benda. Tadi aku belik-belik sedikit kan, masa kamu punya kitab ni, buku ni, dia tak tahulah tu ni kan, kata buku ni. Jadi aku rasa tertarik kan. Kata aku rasa tertarik. Dan aku nak tanya kepada kamu satu soalan sahaja.
Dia nak tanya satu soalan je dekat siapa? Dekat orang Muslim ni. Dia kata, aku nak tanya engkau, siapakah siapakah yang bercakap di dalam kitab ini dan kepada siapa ditujukan, maksud kepada siapakah ditujukan ayat-ayat ini. Maka akhirnya orang Muslim tu dia pun rasa termuhasabah. Kadang-kadang soalan tu simple je, soalan tu simple je. Dia punya soalan dia, siapa yang bercakap dalam ayat ni dan kepada siapa yang Allah tujukan, kepada siapa yang Allah tujukan di dalam ayat-ayat ini. Maka akhirnya pada ketika itu tersentaklah orang Muslim itu. Jadi kita pun sendiri dapat jawapan dia. Akhirnya kitab ini, Al-Quran ini adalah kata-kata Allah. Dia adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kata-kata ini ditujukan kepada kita, manusia. Ditujukan kepada manusia, iaitu kita. Jadi Al-Quran menceritakan tentang diri kita. Jadi dalam Al-Quran kita, kalau kita baca daripada awal sampai akhir, Allah menceritakan dan tidak sedikit pun Allah meninggalkan, meninggalkan kita. Allah cerita tentang kita sejak daripada rahim ibu lagi. Sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Allah sebut, maksudnya dalam Quran Allah sebut rahim, maksudnya dia berada dalam rahim ibu, dalam gelap rahim ibu tu. Lepas tu Allah cerita tentang manusia ini akhirnya menjadi, maksudnya dia lahir sebagai bayi. Mula-mula jadi baby dulu. So Allah cerita dalam Quran tentang ibu Musa AS melayarkan Nabi Musa ke sungai Nil. Nabi Isa berkata-kata sewaktu bayi. Jadi ni Allah cerita tentang kehidupan masa bayi. Kehidupan semasa bayi. Lepas tu Allah cerita lagi pada peringkat remaja. Pada peringkat remaja Allah cerita tentang Nabi Yusuf dengan ayah dia. Nabi Yusuf nak kata macam mana karakter seorang ayah yang rapat dengan anak dia, iaitu Yusuf AS. Kalau anak yang tak rapat dengan ayah, biasa dia pendam. Dia takkan cerita masalah dia kepada ayah dia. Tapi Nabi Yusuf AS, dia apa-apa masalah, dia cerita dekat ayah dia. Contoh, kisah mimpi, dia mimpi yang bulan, bintang akhir sujud kepada dia. So dia cerita dekat ayah dia, jadi ayah dia kata, masih jangan cerita dekat siapa-siapa. Macam tu juga fasa remaja juga macam mana peribadi yang kuat. Seperti mana Nabi Daud AS diangkat sebagai ketua, akhirnya dia berjaya membunuh Jalut. Pada ketika itu orang meremehkan Nabi Daud AS kerana dia ni macam ibarat macam fasa umur belasan tahunan, masih rasa macam kecil lagi. Tapi akhirnya waktu fasa inilah dibentuk kepribadian, dibentuk kesifat pahlawanannya, kejantanan dan sebagainya. Macam tu juga kisah Maryam AS, dia berkhidmat di Al-Quds. Macam mana nazar ibu dan ayah dia untuk Maryam AS berkhidmat di Masjidil Aqsa. Macam tu juga kisah Musa waktu muda, dia melawan pemuda Fir'aun kerana dia cuba untuk mempertahankan kaum Bani Israel pada ketika itu. Macam tu juga pada peringkat dewasa. Pada peringkat dewasa sebelum dan selepas berkahwin. Masa sebelum berkahwin dan selepas berkahwin. Contoh Nabi Musa AS berkahwin dengan anak Syuaib. Dan kita pun tahu macam mana Nabi Musa nak berkahwin dengan anak Nabi Syuaib ni pun dia bertemu masa dekat telaga. Jadi kat situ dia masih dipertautkan lah. Lepas tu dipertautkan bila dah sampai rumah. Macam tu juga Sulaiman. Di masa bila dah waktu dewasa ni kita ada kecenderungan untuk berkahwin. Macam tu Sulaiman AS berkahwin dengan Balqis. Ibrahim AS meninggalkan Hajar. Masih dah satu fasa pengorbanan. Fasa yang menuntut kepada pengorbanan. Fasa menuntut kepada akhirnya dalam rumah tangga ni. Kita nak bina satu rumah tangga kuduah. Satu rumah tangga yang akhirnya menghidupkan generasi, membina generasi. Jadi dia tidak mudah. Dia bukan hanya setakat kita bagi makan, minum, keperluan. Tetapi kita nak membentuk anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi yang berjuang untuk agama Allah. Macam itu juga kisah wasiat Luqman Al-Hakim.
Okay, bila dah fasa tua kan, macam mana kisah wasiat Nabi Yaqub kepada anaknya. Ni dia bila dah fasa tua kan, masa Nabi Yaqub cerita dekat anak-anak dia. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ni pada ketika nak sakaratul maut, bila dah nak sampai dah hari kematian Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub dipanggil anak-anak dia. Lepas tu dia tanya dekat anak dia, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia tanya dekat anak dia, apakah yang akan kamu sembah selepas ketiadaan aku? Maka anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam dia kata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi harapan seorang ayah kepada anak-anak dia adalah bukanlah dia memikirkan macam mana anak dia nak makan, minum, nak tidur ke, nak ada keperluan ke, tak. Tapi dia memikirkan macam mana anak dia punya akidah tauhid. Adakah anaknya menyembah Allah ataupun menyembah selain daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah yang menjadi kerisauan Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anak dia. Jadi bila kita tengok kat sini kita nak sebut tentang macam mana Allah menceritakan setiap peringkat kehidupan manusia ni ada. Waktu bayi, waktu remaja, waktu dewasa, waktu tua. Bahkan masih di dalam masalah-masalah yang lain. Contoh masalah diri kita. Allah kata apa tentang orang yang rasa ada, sebab manusia ni secara fitrah ni dia akan ada rasa pemilikan. Dia rasa bila dia ada sesuatu benda, dia rasa itu milik dia. Itu secara fitrah kita akan rasa macam tu. Masa kita lumrah hidup tu akan rasa macam tu. Tapi Allah sebut dalam Quran, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang berjaya melawan rasa kikir, rasa kedekut di dalam dirinya, maka merekalah orang yang berjaya. Jadi Allah kata kena lawan rasa tamak di dalam diri, rasa ada pemilikan, rasa itu dia punya harta dia, tidak perlu dikongsi dan sebagainya. Hatta di dalam masalah rumah tangga sekalipun, di dalam masalah rumah tangga pun ada Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika mana fasa contoh Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam mempunyai isteri dan anak-anak yang tidak ikut bersama dia. So dia ada masalah rumah tangga, kenapa tak nak ikut semua-semua tu. Macam tu juga Rasulullah dia ajar isteri-isterinya dalam masalah rumah tangga. Sebab tu dalam masalah rumah tangga Rasulullah dia cerita tentang rumah tangganya secara Rasulullah sebut Rasulullah menceritakan tentang rumah tangganya tanpa berselindung. Maksudnya rumah tangga Rasulullah adalah untuk kita menjadi contoh kepada diri kita dalam berumah tangga. Okay, jadi kesimpulan untuk poin pertama, segala gambaran kehidupan yang mulia dalam Al-Quran berkisar kehidupan dan perjuangan tauhid. Macam kalau kita tengok waktu bayi ni, macam mana pengorbanan ibu Nabi Musa AS melayarkan ke sungai Nil. Sebab apa? Sebab dia dapat ilham daripada Allah untuk melayarkan anak dia ke sungai Nil. Dan untuk mempertahankan apa? Untuk dia tahu bahawa anak dia lepas ni akan menjadi pesuruh Allah, dia akan jadi Nabi. Dan jadi dia ikut walaupun dalam keadaan dia rasa sedih, memang rasa berat, sempit dada dia. Tapi Allah menenangkan ibu Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya dia berkisah tentang perjuangan tauhid. Apabila kita lari daripada kehidupan dan perjuangan tauhid, kita akan tenggelam di dalam lautan kesesatan dan kekufuran. Seterusnya kita akan bawa kepada macam mana perubahan dimensi Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, kita bukan orang yang sama. 20 tahun yang lepas, bila kita baca Al-Quran, mungkin kita rasa dia satu benda kita rasa macam sebagai rutin. Sebagai rutin untuk kehidupan kita. Tapi mungkin dah 20 tahun, kita dah melalui selepas fasa 20 tahun, kita punya dimensi kita terhadap Al-Quran, dia akan
kita sepatutnya kena berbeza. Maksudnya bukan berbeza apa, maksudnya kita faham Al-Quran ni dia bukan hanya sekadar kitab untuk dibaca. Dia bukan hanya sekadar kitab untuk kita untuk kita ada masalah baru kita buka Al-Quran contohnya. Tapi dia adalah tentang perubahan secara menyeluruh. Jadi pernah satu masa sahabat Nabi Rabi' bin Amir, dia pernah datang kepada panglima, pernah datang kepada Raja Rustum, Raja Rom pada ketika itu. Raja Rom ke Raja Parsi. Jadi akhirnya bila Raja tu, Rustum tanya dekat Rabi' bin Amir, dia kata apa yang sebenarnya kau nak bagi tahu ni? Kau nak jumpa aku ni sebab apa? Jadi akhirnya Rabi' bin Amir dengan tegas ataupun dengan penuh keyakinan dia kata, aku ingin mengajakmu untuk menyembah Allah yang satu. Maksudnya panduan ni adalah Al-Quranul Karim. Maksudnya yang membawa daripada kegelapan kepada cahaya, daripada materialistik. Maksudnya kita nampak kehidupan ni secara material je, kita rasa dengan makan kita hidup, dengan ada duit kita rasa kita boleh hidup. Tapi dia akan membawa materialistik ni kepada Rabbaniyah. Kita yakin bahawa Allah akan membantu kita dan Allah akan membantu hamba dia. Masa bila kita ikut syariat, bila kita ikut apa yang Allah perintahkan. Macam tu juga bila kita tengok realiti teknikal, mungkin kita nampak secara teknikal. Kita nampak Al-Quran secara teknikal untuk dihafal. Mungkin orang baca Al-Quran dihafal je, tapi dia tak faham pun makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Tapi akhirnya Al-Quran yang akan bawa dimensi kepada hakikat. Masa Islam itu sendiri akan bawa kepada hakikat. Sebuah hakikat perjalanan tentang dunia dan akhirat. Maksud dunia itu tidak terpisah dengan akhirat. Macam tu juga syahwat, mungkin ada benda kita mungkin bila nak sebutnya Rabi' bin Amir dicerita dekat orang kafir ni, maksud ia berada dalam kejahilan dan dalam keadaan mengikuti hawa nafsu. Masa hawa nafsu menguasai dirinya, akhirnya membawa kepada rohaniyat. Maksudnya di alam satu alam yang akhirnya kita ni ada perjalanan roh kita, perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga dunia, bukan hanya setakat dunia, tapi kita ada dunia dan akhirat. Maksud dunia dan akhirat itu sentiasa berhubung. Macam mana para sahabat Nabi, bila Rasulullah tanya dekat para sahabat Nabi, Rasul kata, wahai Harisah. Rasul sebut Harisah bin Malik. Kaifa asbahta? Macam mana pagi kamu hari ni, wahai Haris? Jadi Haris pun kata, asbahtu mu'minan haqqa. Dan aku pagi ini menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki. Maka Rasul kata, madalil, apa bukti engkau ni adalah mukmin yang hakiki? Maka akhirnya kata Harisah, dia kata aku bangun waktu malam, 1/3 malam, maka aku menunaikan solat. Aku bangun malam menunaikan solat qiyamul lail, lalu aku bangun masih bersahur dan aku berpuasa di siang hari. Dan disebutlah dia kata di siang hari, dan aku menjaga akhlakku, kelakuanku, muamalatku dengan orang. So akhirnya satu benda yang disebut adalah tentang, dan aku juga melihat ahli syurga berada di dalam penuh kegembiraan, penuh keseronokan. Dan aku juga melihat ahli neraka berada di dalam kesengsaraan, masih berada dalam berteriak, masih sakit penuh dengan azab. Dan aku juga membayangkan, dan aku juga melihat dan membayangkan arash Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang sangat besar, luas kekuasaannya. Maka Rasul kata, betul lah, maka falzam ya Harisah, maka istiqamahlah, beriltizamlah kamu wahai Harisah. Jadi nak kata macam tadi dibangun, mungkin macam kita pun, di antara kita bangun malam, kita melazimi puasa dan sebagainya, kita jaga akhlak. Tapi satu benda yang para sahabat diajar kita kehidupan kita kat dunia ni,
dan kita dah membayangkan macam mana kehidupan di hari akhirat nanti. Dia dah boleh bayangkan dah ahli syurga ni macam mana dia punya rasa nikmat, penuh nikmat. Macam mana ahli neraka hidup dengan penuh azab dan derita. Jadi dia tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Sentiasa mencintai, memikirkan tentang akhirat. Dunia ini sebagai satu jambatan untuk menuju akhirat. Jadi benda ni lah yang ditanam di dalam dimensi kita untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran dia akan bawa kepada kita, dan dulu kita mungkin nampak kegelapan, kita rasa macam tak nampak cahaya, tak nampak apa benda kita nak buat. Tapi bila kita dah faham, kita berada di dalam, kita hidup dengan dunia Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran itu sendiri, kita hidup dengan tenggelamnya kita di dalam Al-Quran, maka dia akan membawa kita kepada satu dimensi yang sangat besar dan menyeluruh. Ini dia punya ni lah. Ini kalau kita tengok dalam Quran, kebanyakan Allah menyebut tentang ayat-ayatnya, Allah cerita tentang perumpamaan. Allah cerita perumpamaan orang mukmin macam mana, perumpamaan orang kafir macam mana. Allah bagi analogi, banyak Allah bagi perumpamaan untuk kita berfikir. Allah cerita juga tentang kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah akhirnya ada kaum yang diazab oleh Allah. Kisah manusia, seorang mukmin yang akhir diangkat masuk ke dalam syurga Allah, berlari-lari kan, sampai ke malaikat kata masuklah ke dalam syurga dengan penuh sejahtera. Lepas tu Allah cerita juga tentang kejadian hari kiamat. Allah nak suruh kita bersedia, sentiasa ada bekalan untuk kita, sebab di sana kita akan menuju satu alam yang kekal abadi. Jadi dekat dunia ni lah sebagai satu tempat bekalan untuk kita menambah amal kebaikan dengan sebaiknya. Dan akhirnya yang keempat, akhir kita tahu bahawa hakikat sesuatu perkara itu, hakikat kehidupan kita adalah untuk kita ma'rifatullah, dan kita kenal Allah, dan kita tahu, dan kita menyedari bahawa apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan adalah sebenarnya berkisarkan kepada akidah, iaitu akidah yang hidup, membawa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan perjuangan kita adalah hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Sehingga tiada ada fitnah lagi di dalam agama ini kan. Maksudnya apa tak ada fitnah dalam agama ni? Contohlah kalau kita pergi seorang-seorang musafir tengah-tengah malam pun, masa kita tidak akan ada rasa takut. Sebab apa? Sebab aman. Tak ada siapa-siapa pun orang akan buat jenayah ataupun akan buat jahat kepada kita. Itulah nak kata keamanan di dalam Islam, keselamatan dalam Islam sangat terjamin. Dan apabila kita cuba untuk memperjuangkan akidah yang hidup ini. Okay, jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Jadi ini adalah kemuncak kepada kita punya perkongsian kita pada hari ini. Jadi seperti mana kita tahu bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan diturunkan sekali dengan penawar dia. Seperti mana Imam Ibn Qayyim, dia cuba untuk membawa kita kepada satu bentuk keyakinan yang betul-betul yakin. Keyakinan yang betul-betul penuh dengan keyakinan. Dan dia sebut benda yang sama. Dan dia kata setiap penyakit ada ubat dan penawarnya. Dan jadi akhirnya dia buka satu harapan, satu penyelesaian. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Dan tidak ada penyakit melainkan mesti ada penawarnya. Jadi penawar dia apa? Penawarnya adalah Al-Quran itu sendiri. Kita ada apa-apa masalah, kecil ke, besar ke, rujuklah dan kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq, dia kata kalaulah aku hilang tali unta, maka aku akan mencarinya di dalam Al-Quranul Karim. Kita pun masa kenapa nak cari dalam Al-Quran? Tapi nak kata sampai tahap itu para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka betul-betul masuk di dalam satu dunia Al-Quranul Karim. Maksudnya dah tenggelam di dalam lautan Al-Quranul Karim.
Sebab Allah banyak cerita tentang Al-Quran itu adalah penawar. Allah kata, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un linnas fi sudur. Allah kata, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan, mau'izah min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa shifa', dan dia adalah penawar, maksudnya memberi penawar kepada hati-hati manusia. Allah sebut lagi ma'anzalallah, banyak dalam Al-Quran Allah sebut tentang Al-Quran. Satu bentuk, satu penyelesaian Allah letak, Allah kata dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan membaca, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Apakah afdalul zikri? Apakah afdalul zikri? Apakah zikir yang paling afdal? Yang tidak lain, tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Anfal Allah sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila dibacakan, apabila mereka menyebut, apabila iza dzukira, apabila disebut kepada mereka tentang Allah, maka mereka gemetar hati-hati mereka. Wa iza tuliyat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu mereka akan terus bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak hidup sampai begitu. Kalaulah contoh kita ada masalah, kita tak jumpa mana, tak jumpa barang, rujuklah Al-Quran. Imam Ash-Shafi'i yang dikenali sebagai orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Imam Syafi'i yang kita punya mazhab kita, mazhab Syafi'i. Satu masa ada orang tanya dekat Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, boleh ke engkau bagi ke aku dalil ijma'? Dalil ijma' ni kalau dalam usul fiqh ialah satu dalil yang kita nak bawa kepada hujah. Maksud adakah dia memberi satu hujah? Kita boleh jadikan dia sebagai hujah. Maka Imam Syafi'i kata, bagi aku masa 3 hari untuk aku dapatkan jawapan dia. Maka pada 3 hari yang berturut-turut itulah setiap hari Imam Syafi'i khatam Al-Quran. Dia tak rujuk orang lain. Dia tak pergi ni, tapi dia rujuk Al-Quran. Dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dia bercakap dengan Al-Quran. Dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jalan penyelesaian. Minta Allah beri jalan penyelesaian kepada masalah dia. Akhir dalam masa 3 hari dia pun dapat jawab. Dia kata aku jumpanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sampai begitu. Jadi macam mana kita nak sampai tahap macam tu? Kita nak sampai tahap macam tu, kita yang kena betul-betul masuk di dalam dunia Al-Quran ni. Macam mana nak masuk? Antara contoh, sahabat Nabi bernama Ahmad bin Qas. Ahmad bin Qas ni adalah sahabat Nabi. Dia apabila dia baca Al-Quran, contoh bila didengar orang baca Quran ataupun dia sendiri baca Al-Quran, contoh datang ayat tentang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang yang akhirnya menyerahkan jiwa raganya untuk di jalan Allah, maka Allah kata untuk mereka adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sediakan ke atas mereka. Maka akhirnya Ahmad bin Qas ni bila dibaca ayat tu ataupun didengar ayat tu, dia kata lastu min haula. Aku bukan di kalangan mereka. Masih dia rasa, ya Allah, aku rasa bukan aku yang macam tu, yang betul-betul akhir menyerahkan jiwa raga aku kerana-Mu ya Allah. Akhir dibaca tentang ayat lain pula. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, balasannya, tempatnya adalah di lapisan neraka yang paling dalam. So akhirnya dia pun kata,
lastu min haula, aku bukan di kalangan mereka. Maka Ahmad bin Qas kata, ya Allah, jauhilah aku daripada orang munafik, masih termasuk di kalangan orang munafik. Jadi dia menafikan, ya Allah, aku tak nak jadi macam ni. Tapi bila dibacakan ayat wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Masih ada orang segolongan orang wa akharuna tarafu bi dhunubihim, dia tahu dia ada dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia ada khilaf. Dia punya amal dia bercampur. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia terleka, terlalai. Tapi bila dia terleka, terlalai, dia buat dosa tu, dia terus minta dengan Allah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Dia terus bertaubat kepada Allah. Asallahu an yatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi sampai begitu. Maksudnya kata bila kita baca Al-Quran, kita letakkan diri kita pada tempatnya. Contoh bila Allah sebut tentang orang mukmin, ya Allah, aku nak jadi orang mukmin, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku, ya Allah, untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas, menjadi orang yang benar-benar beriman kepadamu, Allah, dengan penuh keyakinan. Jadi begitu. Jadi kita nak seperti mana para sahabat ajar kepada kita, Rasulullah ajar kepada kita, macam mana Rasulullah bila Rasulullah rasa nak hiburkan hatinya, Rasulullah minta para sahabat. Contoh Rasulullah minta kepada Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah minta kepada Abdullah ibn Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan untukku ayat-ayat Allah. Maka bacalah alam ya'ni lillazina amanu takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Jadi Rasulullah bila dengar tu, Rasulullah kata kifayah, cukup. Maka Rasulullah pun menangis dan mengalir air mata Rasulullah. Umar Al-Khattab, benda ni kita pun biasa dengar. Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, bila baca Al-Quran, Umar tidak alih-alih Quran sebab dia ulang ayat yang sama. Wattur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' inna adzaba rabbika lawaqi'. Bila sebut je bila sampai je ayat inna adzaba rabbika lawaqi', ya Allah, sesungguhnya azabmu adalah benar-benar akan terjadi. Maka Umar dia ulang, lepas tu dia menangis, menangis, ya Allah, jadikanlah hati aku adalah hati yang benar-benar Allah redha. Jadi sampai begitu. Kita kalau boleh apa-apa masalah, jadikanlah Al-Quran itu penawar kita. Rasulullah pernah cerita dekat sahabat Rasulullah tentang fitnah akhir zaman. Rasul kata, aku sangat bimbang dan sangat risau dengan umatku di akhir zaman. Rasul sebut kan. Padahal sahabat tu dia memang sahabat ni dia tak hidup pun dekat akhir zaman. Tapi ditanya, ya Rasulullah, macam mana aku nak menghadapi kemelut akhir zaman ini, wahai Rasulullah? Maka Rasul kata, alaikum bil Quran. Ke atas kamu dengan Al-Quran. Masih peganglah Al-Quran betul-betul. Peganglah Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Cahaya kehidupan, penawar hati, penawar kepada segala permasalahan yang berlaku. Jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai guru kita. Dan kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah ajar kepada kita, para sahabat, dan akhirnya contoh-contoh teladan yang sangat hidup. Rasulullah sebut ada seorang sahabat Nabi datang. Sahabat Nabi kalau masih dia susah nak mengeluarkan air mata apabila membaca Al-Quran. Maka Rasul kata, katabakau. Kalaulah engkau tak boleh nak mengeluarkan air matamu, maksudnya tak boleh nak mengeluarkan air mata apabila membaca Al-Quran, maka apa kata Rasulullah? Maka tatabakau. Maka buat-buatlah menangis. Sampailah akan menangis saja lepas tu. Jadi begitulah nak katanya. Minta maaf sebab ada gangguan pula. Tiba-tiba rumah sebelah dia macam renovate rumah.
Okay, jadi ni mungkin sedikit sebanyaklah kan teknikal kita dalam tadabbur. Tapi nak kata bila kita baca Al-Quran, kita minta dengan Allah. Sebelum kita baca Quran tu, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk hati aku, Ya Allah. Kalau ada masalah, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran penawar kepada masalah, ubat kepada masalah yang aku hadapi, Ya Allah. Cakap dengan Allah. Allah tidak pernah, Allah tidak pernah, masih tidak pernah, nak kata Allah tidak pernah sedikit pun tak nak dengar kita punya luahan. Allah sentiasa nak. Allah tanya malaikat, wahai malaikat, apa yang hamba-hamba aku dah buat. Rasul, apa ni nak kata bahawa begitulah. So ni antara tips-tips teknikal dalam tadabbur. Kita tahu nama surah, kita kaitkan awal surah dengan akhir surah. Ni antara contohlah, akhir surah dengan awal surah. Perhatikan perbuatan Allah di dalam setiap ayat. Perhatikan lafaz yang berulang-ulang. Teliti perumpamaan yang Allah berikan. Refleksi segala sifat yang Allah sebut. Contoh orang mukmin, munafik, kafir, fasik. Letak pada diri kita, kita ni orang yang macam mana. Kita minta jauh, Ya Allah, jauhkan aku daripada orang munafik. Jauhkan aku daripada orang kafir. Jauhkan aku ada sikap fasik, iaitu orang yang banyak melakukan dosa. Jangan memandai-mandai rujuk tafsir muktabar untuk kita mendapat kefahaman yang sebenar. Contoh tiba-tiba kita rasa macam peliklah ayat ni. So kita rujuk kepada ahli dia ataupun rujuk kepada tafsir-tafsir. Lepas tu kita tanya orang yang ahli. Jadi last sekali adalah persediaan untuk kita melangkah. La yamassuhu illa al-mutahharun, maksud tidak akan disentuh melainkan oleh orang-orang yang bersih. Jadi akhirnya kita memerlukan jiwa yang bersih, iaitu al-qalbu tadilah. Kita nak al-qalbu kita salim. Bila macam mana Nabi Ibrahim AS datang kepada Allah, waja'a biqalbin salim. Maksudnya dia datang dalam keadaan hati yang sejahtera. Hati yang benar-benar jernih, benar-benar suci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kita letak juga mindset yang betul. Masa Al-Quran kita tak nak kita letak Al-Quran sebagai sebagai satu juzuk sahaja. Tapi kita nak meletakkan Al-Quran ini adalah panduan seluruh kehidupan kita. Bukan semata-mata ritual. Contoh ada surah bacaan Yasin baru kita baca Quran. Maksud dia kita jadikan dia sebagai terjemahan di dalam hidup kita. Apa kata Aisyah bila ditanya tentang Rasulullah ni macam mana? Maka Rasulullah kata, Aisyah kata dekat sahabat Nabi, Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran yamshi alal ardi. Maksud Rasulullah adalah Quran yang bergerak. Jadi kita nak jadi macam tu. Kita nak jadi Al-Quran yang bergerak di atas muka bumi ini. Kita jadi Al-Quran tu. Maksud orang nampak kebaikan yang ada pada syariat Islam, pada Islam itu adalah kerana individu tersebut yang mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan sebaiknya. Jadi akhirnya orang nampak, oh dia Masya Allah, akhlak dia seperti Al-Quran. Itulah Al-Quran yang bergerak yang kita contohi, yang kita nampak. Yang seterusnya adalah perjalanan hati yang kita cuba hayati, perjalanan yang membina hati dan memperhalusi hadis-hadis raqaid dan zuhud. Bacalah tentang kisah-kisah orang soleh. Dan sebab apa? Sebab itulah salah satu bacaan untuk kita basahkan hati kita. Kita lembutkan hati kita, kita jernihkan hati kita, dan kita ingatkan kembali pada hati kita bahawa hati kita adalah hati yang perlu kepada nafas panjang, perjalanan yang panjang untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dia punya panduan dia apa dia? Iaitu antaranya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ini juga dirungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya lazimilah dengan zikir, tilawah, solat dan qiyamul lail. Kerana pada setiap zikir, tilawah, solat, qiyamul lail ini adalah yang kita akan cuba untuk tadabbur, memahami makna-makna. Semua itu adalah dipunyai panduan dipunyai panduan seluruhnya adalah di dalam Al-Quranul Karim.
Jadi tu mungkin sedikit sebanyak untuk kita cuba baca dengan betul-betul ada adab kita sebelum kita baca Quran. Masuk dalam dunia Quran ni bukan cincai-cincai je. Ambil wudu, duduk dalam tempat, masih tempat keadaan yang bersih, kita bersedia, kita menghadirkan hati. Baru kita akan rasa kita duduk satu dunia yang kita rasa tak tahu nak cakap macam mana. Masih kita nak kata bahawa kita, subhanallah, kita sedang bercakap, masih roh kita sedang berinteraksi. Hati ni masih roh, masih benda rohani, benda gaib. Masih akhir dia berinteraksi dengan pemilik alam ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak untuk kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai guru kita, sebagai kehidupan kita. Al-Quran lah segala-galanya, dan mudah-mudahan kita cuba melazimi bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, baca dengan baik. Itu pun antara salah satu untuk kita mencapai makna ataupun kemanisan kita untuk kita memahami Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Saya serah kembali kepada Puan Zainul. Baik, terima kasih Ustazah. Okey, mungkin kita boleh buka Ustazah ya. Soalan ke daripada jemaah? Silakan pada jemaah untuk mengajukan soalan. Diam ni Ustazah. Dah faham dah ni kot. Jelas lah tu. InsyaAllah. Kan, alhamdulillah. Okay. Dan nampaknya setakat ini saja kita fokusan ilmu ini, dan syukran wa jazakumullah khairan kasiran Ustazah Mariam ya atas fokusan ilmu mengenai Al-Quran penawar hati ini. Dan janganlah kita bertangguh-tangguh ya merawat penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Bersihkanlah hati, rawatkanlah penyakit di dalam dada dengan usaha mengimani Al-Quran, dan kerana itulah tiada pil segera yang boleh ditelan untuk menyembuhkan penyakit di dalam dada. Justru itulah usahakanlah bagi memahami ayat-ayat demi ayat daripada Al-Quran, iaitu contohnya bertadabbur ke. Moga-moga usaha dan kefahaman yang digarap ini menjadi penawar bagi hati kita. Dan semoga perkongsian ilmu ini diberikan kefahaman yang sahih dalam memahami syariat Allah SWT, dan tidak dilupakan kepada penyumbang yang bagi kesedaran majlis-majlis ilmu seperti ini. Kita harapkan begitulah. Dan Ustazah, nampaknya kita tangguhkanlah dahulu perkongsian ilmu ini, slot ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustazah. Ustazah tak buka mic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Dan para jemaah sekalian, jumpa. Terima kasih.